dan saya mempelajari beberapa pengajaran. Apabila saya membalik dan mula bercakap tentang Israiliyat dan bahaya Israiliyat jika diterima semuanya tanpa penelitian, akan mensasarkan fahaman kita tentang Quran. Yang pertama saya dengar ada ustaz kampung saya kata, dia tu balik negeri Arab anti hadis. Kemudian saya baca kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Al-Imam Syafi'i. Fiqh manhaji di atas mazhab Imam Syafi'i. Di dalam tu ada bab kenduri arwah. Tak boleh kenduri arwah. Dan kitab Jawi juga kata tak boleh kenduri arwah. Ketika itu saya dengar dia kata, Ustaz Asri Wahabi. Apa ya? Oh, mula saya berkenalan dengan gelaran kewahabian ini. Kemudian bercakap tentang macam mana bila orang mati upah orang untuk semayang. Nak bayar balik hak di mana dia tak semayang. Tak ada dalam agama demikian. Kata mereka Wahabi. Sedangkan saya belum lagi membaca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pernah mendengar nama Muhammad bin Abdul Wahab melalui ceramah Presiden PAS Ustaz Abdul Hadi Awang. Kitabut Tauhid dia sebut. Saya mendengar nama Nasiruddin Albani macam saya sekolah menengah melalui Presiden PAS juga. Dia kata Syekh Nasiruddin Albani ulama hadis yang paling unggul di kurun ini. Dia kata. Menyebabkan saya pergi baca buku silsilah dhaifah dalam bahasa Melayu dulu masa saya tingkatan tua. Saya rasa kalau tak habis pun hampir habis lah. Saya lebih kurang tuan-tuan juga, rajin juga membaca masa tu. Apabila saya balik, saya cakap hal-hal ni, tak boleh orang mati semayang jenazah kena upah baru pergi semayang. Wahabi. Oi, banyak benar Wahabi ni. Ini belum baca buku Wahabi lagi. Dan bercakap tentang fiqh taisir, mudahkan fiqh. Kenapa nak dipayahkan? Kata mereka Wahabi. Maka lama-lama perkataan Wahabi ni saya dengar. Sedangkan saya belum baca pun fiqh Hambali. Tidak pun membaca mana-mana kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh tanya orang IQ yang belajar di IQ. Tak dibaca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Maka hantu Wahabi ni sentiasa muncul. Apa itu Wahabi? Wahabi ya. Saya kadang-kala orang suruh jadi imam di kampung. Dalam doa Wahabi tu. Kadang-kala saya kunut. Dan cumanya di IQ tu memanglah tak kunut. Itu tempat kita. Tapi kalau saya jadi imam di luar, saya kunut. Di masjid Bang Hulu saya pernah jadi imam. Pagi-pagi saya semayang subuh. Dia kalau orang tolak, saya kunut. Tapi bila dia tengok tempat kita ada tak kunut, dia kata, puak tu kata kunut sesat. Tuan-tuan, dan apabila kita mula bagi tahu dalam mazhab lain ada pandangan begini sikit, dia kata ustaz tu kata Imam Syafi'i bodoh. Dan inilah yang dibuat sehingga hari ini yang sebahagian anak-anak muda ni yang tak dengar kita, dia percaya. Depa tu kata Imam Syafi'i bodoh. Depa kata Imam Syafi'i masuk neraka. Dia create. Ni cerita berapa puluh tahun dulu. Taklah puluh tahun sangat, 20 tahun lebih dulu. Tuan-tuan pernah tahu bahawasanya saya pernah debat dengan Astora Jabat. Ketika itu Astora punya gelombang menulis di dalam utusan. Alhamdulillah selepas debat tu Astora hilang. Tapi orang kata yang mengalahkan Astora pun Wahabi. Lebih dahsyat lagi, mereka kata dia pergi kata Imam Syafi'i itu dia tak panggil Al-Imam Syafi'i, dia panggil budak Syafi'i. Saya duk heran, kok mana masa bila aku panggil Imam Syafi'i budak Syafi'i. Rupanya saya pernah cerita
Semasa Imam Syafi'i masih budak lagi, dia berjumpa dengan Imam Malik. Dia dapat modal tu. Tuan-tuan, saya melalui tempoh yang lama. Masa tu belum ada lagi ni ramai-ramai ustaz. Kalau buat perkampungan sunnah, tinggal saya seorang dengan berapa orang ustaz lagi. Tak nak lah perkampungan sunnah. Saya mari, saya nak cerita sikit tuan-tuan. Saya mari sebelum saya ada PhD, saya mari di Perlis. Saya mengajar di Masjid Kuala Perlis, Rahmaniah. Saya suka mengajar di Masjid Kuala Perlis. Ramai. Dan mereka tak kata saya Wahabi. Pasal dia orang Perlis. Saya tentu mungkin pernah dengar kuliah. Saya semayang di Masjid Rahmaniah. Saya muda tuan-tuan masa tu. Saya seronok pasal saya tahu banyak tempat saya kena. Tuan-tuan, bukanlah penting sangat orang bagi apa, tapi pertarungan perasaan dan pertarungan tuduhan. Sebab itu dalam perjuangan ni, bukan kesakitan itu semestinya datang daripada orang pukul kita. Sebab itu Quran kata, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami tahu sesungguhnya mendukacitakan engkau apa yang mereka kata. Saya doa di Masjid Rahmaniah tu, seperti mana teguhnya tiang ini, ya Allah, teguhkanlah aku di negeri ini. Saya orang Pulau Pinang. First time main Perlis. Saya dijemput lagi ceramah di Perlis satu tempat. Tiba-tiba saya kena ban di Perlis. Dia kata saya pembangkang, tak boleh masuk Perlis. Baru saja doa. Tapi Allah tak mensia-siakan. Lepas tu saya pergi buat PhD. Habis, kembali, dah ada doktor. Saya pergi banyak tempat. Saya pergi, masa lepas PhD tu saya dah debat dengan Astora. 2 kali debat saya dengan Astora. Satu di Mengkuang, 1 kali saya debat di Dewan Bahasa. Baru-baru ni saya ke Kelantan. Orang Kelantan ramai? Tak maaf orang Kelantan. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, semasa saya belum lagi dapat PhD, belum lagi dapat master, saya pernah berceramah forum dengan Dr. Ismail Lutfi yang kuliah pergi. Masa tu dia muda kan? Masa tu dia lah bintang Wahabi. Ketika saya ceramah, masa tu saya lancarkan buku saya. Muda, masa tu berani tuan-tuan. Lah macam berani juga kot. Mudah-mudahan. Buku saya yang pertama, Hukum Kenduri Arwah. Memang cari pasal. Saya kumpul kaul semua dalam mazhab Syafi'i. Tetap Wahabi. Walaupun dalam mazhab Syafi'i memang sebut tak boleh. Saya masih ingat masa forum macam ni, satu orang mari ke depan ni, dia pakai serban, dia bangun, dia mengamuk, dia buka baju, dia tunjuk kat Dr. Ismail Lutfi, ni aku tak suka. Dan dia ditunjuk kat saya juga. Dr. Ismail Lutfi saya masih ingat lagi, masa tu dia bangun, dia pergi ke belakang, dia salat. Saya duk cakap lah, masa tu orang muda, dia kan kira apa. Apabila saya dapat PhD, saya pergi ke Kelantan. Forum, saya masih ingat saya tulis tentang peristiwa itu. Mimpi di Kota Baru. Artikel saya. Ketika saya sedang bentang, orang lain bentang lagi forum juga. Di sebuah hotel di Kelantan, kumpulan daripada pondok masuk di belakang dan buat demonstrasi. Yang berlaku baru ni jauh daripada saya. Yang tu lagi dekat. Dengan takbir, dengan apa? Ustaz Kadir ada tanya dia. Ustaz Kadir duk takut kerusi terlibat. Kena atas kepala dia. Saya ingat satu orang bangun bagi tahu nama dia sebagai tuan guru di pondok sekian-sekian, saya tak mau sebut ya, teman. Tapi dia kata dia yang saya ingat. Dia kata ketika ibu saya, dia kata ibu hamba mengandung, dia telah bermimpi sebutir bintang jatuh ke perutnya.
Dan dia mengandung dan melahirkan anak. Anak itu adalah saya. Dialah. Oh. Jadi saya tak boleh lawan, dia dah wali. Ha? Dia dah wali. Kemudian dia hentamlah. Saya tengok, tapi saya alhamdulillah taklah saya risau apa. Kerana saya cuba memahami tentang hal ini. Kemudian saya mai ke Perlis. Allah takdirkan mungkin mustajabkan doa saya masa muda dulu. Saya mari ke Perlis. 1-2 siri. Saya dijemput menjadi mufti Perlis. Tahun 2006. 2 tahun saya menjadi mufti Perlis. Ketika itu kali pertama dan banyak akbar membuat liputan yang berbagai-bagai. Saya memperkatakan tentang fiqh taisir, memudahkan fiqh. Keluasan fiqh. Sesuai dengan semangat Perlis. Perlis ni tahun 40 telah ada benda ni. Tuan-tuan mari tengok Perlis tidak kunut. Bukan Perlis kata siapa kunut masuk neraka. Dia tak kunut macam tuan-tuan pergi Masjidil Haram. Dia tak kunut. Kerana itu salah mazhab di dalam mazhab ahli sunnah. Bukan sejak saya mari ni. Tahun 40-an, 38 lagi. 80 tahun, hampir 1 kurun. Kaum pembaharuan melakukan hal ini. Sebab itu Hamka sebut Perlis dan pembaharuan dalam pemikiran. Saya datang jadi mufti 2 tahun. Dan tuan-tuan tahu, masa tu media banyak akbar support saya. 2 tahun saya habis, saya ke Wales, saya balik. Tuan-tuan tahu ada peristiwa. Bukan saya nak cerita pasal saya nak kait dengan cerita Wahabi ni. Saya ditahan di Taman Sri UK 2009. Nah, siapa orang Sri UK ada? Kerana ceramah tanpa tak boleh. Saya ingat tak tahulah. Lebih pada seminggu tiap-tiap hari muka sorak muka saya muka depan. Masa tu dekat-dekat nak jadi Perdana Menteri. Rentetan asalnya pasal timbul ada jawatan yang nak dilantik pada saya, maka ada movement yang dibuat oleh grup agama tentang bahaya bekas mufti Perlis. Saya ni nak cerita ke anak muda. Hidup ni taklah perlu takut sangat. Saya lalui. Tuan-tuan, mana ada lagi ni Dr. Rora ke, Kamilin ke, tak ada lagi. Saya the only target dalam semua benda. Mana ceramah mereka buat roadshow, gambar saya lah yang naik. Saya tahu. Tapi oleh kerana itu seadanya keadaan yang bukan pun pilihan yang kita mahu. Keadaan berjalan. Bila saya kena tangkap, alhamdulillah Perdana Menteri ketika itu, bagi kredit jugalah Datuk Seri Najib, dia bela saya secara terbuka. Tuan Guru Nik Aziz juga, dan pemimpin-pemimpin parti politik hampir kesemuanya bela. Apabila saya pergi ke mahkamah, begitu ramai menyokong, dan saya dijemput ke negeri Kelantan. Tok Guru Nik Aziz panggil saya jumpa dengan dia di bilik pejabat dia. Antara kata-kata dia yang saya ingat, dia kata, Wahabi ni adalah bintang saya masa muda-muda. Dia kata dia. Dan dia kata dia pernah pergi ke Perlis, rumah Abu Bakar Asy'ari. Syekh Abu Bakar Asy'ari, dulu imam Masjid Alwi ni, yang dianggap tokoh pembaharuan yang membawa pemikiran keluasan bermazhab. Dia kata yang terkena sabar. Tok Guru Nik Aziz kata, ana ni sebab pegang kerajaan, dia jadi susah sikit, kena sabar. Dan sepanjang beliau ada, banyaklah program-program di Kelantan yang saya isi, sehinggalah saya jadi pensyarah balik. Saya pergi ke Oxford, dijemput sebagai fellow. Kemudian saya patah balik mengajar USM. Saya pergi ke SOAS,
di London. Kemudian Tuanku Raja Perlis minta saya balik untuk menjadi mufti kali yang kedua. Ni bukan malam nak cerita pasal saya, tapi saya nak cerita perjalanan ini. Saya fikir, kalau lah Allah tak kesian, gelombang ketika itu jauh lebih besar untuk saya hadapi. Bukan kerana saya ada kelebihan apa, tapi Allah selamatkan saja hamba yang penuh dosa ini, sehingga saya boleh duduk pada jawatan ini dan meneruskan agenda yang saya rasa saya patut buat. Tuan-tuan sekalian, bila berlaku krisis yang banyak, kita tidak pernah pun, saya nak ingatkan anak-anak muda yang tak dengar kita, dengar elok-elok. Apa yang dituduh bahawasanya golongan yang nak sunnah ni maki mazhab, maki Imam Syafi'i, kata orang yang baca Yasin masuk neraka, tuan-tuan, hanya saudara-saudara hanya boleh dengar daripada mulut ustaz-ustaz yang tuduh itu. Mustahil untuk saudara mendengar daripada kami, kerana kami tidak pernah mengucapkannya. Kami hanya bagi tahu dalam sunnah Nabi, Nabi baca apa? Surah Kahfi. That's all. Kami bagi tahu tidak ada riwayat yang sahih Nabi baca Yasin malam Jumaat. Itu saja. Dia kata siapa baca Yasin masuk neraka. Dia kata Arab kata darabani wa baka, syatamani washtaka. Dia maki aku, dia menangis. Dia maki aku, dia mengadu. Dia pukul aku, dia menangis. Orang kata mazhab ada banyak, Imam Syafi'i. Dengarlah ceramah kita semua. Imam Syafi'i, Imam rahimahullah, Imam yang agung, Nasirus Sunnah. Tapi ada kaul kita pilih mazhab yang lain. Imam juga, Imam Malik, imam yang besar. Kita tak pernah kata, mereka kata Imam Syafi'i bodoh, mereka lagi pandai daripada Imam Syafi'i. Dan ini masuk dalam pikiran sebahagian. Sedangkan mereka tu sendiri kadang-kadang tidak bermazhab Syafi'i. Geng yang tengok bola, mana mazhab Syafi'i? Nampak pihak orang, mana boleh. Untuk anak muda lah saya nak kata. Saya nak bagi tahu bahawasanya hal yang seperti ini, ungkapan yang seperti ini tidak memajukan umat. Apa yang kita seru ialah untuk melihat teks Al-Quran dan Sunnah, sama-sama kita belajari. Kalau kita kata orang awam tak boleh faham, mungkin mereka tak boleh faham detail. Tapi takkan tuan-tuan, handphone daripada tak pandai, pakcik tu dah pandai. Dulu tengok komputer pun takut meletup. Sekarang handphone. Maksudnya manusia kalau dia ajar berulang-ulang, ia faham. Yang kita siapa untuk katakan kaul ni tak, kau ni lebih pilih, kau ni lebih pada kau ni. Mereka yang ikut ustaz mereka tu pun ikut ustaz, bukan ikut Imam Syafi'i. Sebab itu ada imam mazhab kata lain, ustaz kata lain, maka ikut ustaz. Saya selalu buat contoh. Tuan-tuan nak pergi beli kereta. Kereta ni bagus bang? Dia kata hang engineer kan nak tanya bagus tak bagus. Orang jual beli saja. Dah lah saya nak pakai. Lah. Dia minyak bagus ke? Enjin dia bagus. Kalau bagi tahu bagus pun hang bukan faham enjin ni. Jadi kami jual kereta hang beli saja. Untuk kereta kita tanya. Untuk amalan kita, bukan kita pelekehkan yang lain. Kita lihat kaul-kaul yang ada, sekadar boleh kita faham. Dan semua kaul, hatta yang difatwakan di negeri Perlis ini, tidak keluar pun daripada imam-imam yang 4. Tonton sembahyang, kunut tak keluar. Mari negeri Perlis, bismillah perlahan, tak keluar. Majoriti ulama pun bismillah perlahan. Cuma ia memberi exercise untuk kita tanya, pasal apa perlahan? Lalu kita baca, oh hadis Anas macam ni. Hadis, salah untuk kita tahu hadis.
Tak boleh tahu, hampa orang awam. Habis tu tak payah buat kuliah mengaji ya. Habang sudah, kami kena buat apa? Ini adalah hal yang kita ajak ialah untuk, tadi siapa nama? Ustaz Syiabuddin apa? Memandaikan umat. Supaya kita bagi tahu, ini agama. Hadza dinul qayyim. Supaya agama ini tuan-tuan hargai hebatnya Nabi. Hargai supaya tuan-tuan apabila kita salat terbayang pada wajah, pada ingatan kita, pada perasaan kita salat Nabi. Walaupun memang kita mendengar cara kupasannya daripada imam-imam mazhab, tapi asas yang mereka sebut semuanya hadis Nabi. Bukan Allahu Akbar, bayangkan wajah gurumu. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya berharap, saya tahu pasal ramai orang muda, tuan-tuan tegur kita, kita tak maki orang, kerana kita tidak berjuang untuk maki. Tuan-tuan tengok yang mencarut maki, dan tuan-tuan tengok ulasan yang maki. Saya harap orang yang nak pada sunnah Nabi tak buat hal itu. Kita tak maki, kita tak angkat jari tengah dalam masjid. Kita tak kata siapa raya hari Isnin jadi sekian raya kita. Takkan itu ajaran Abu Hasan Asy'ari.